Ini adalah ceramah saya yang pertama sejak pilihan raya umum yang lepas. Saya pun fikir panjang apa mau cakap malam ini. Saya datang lambat sikit kepada kempen rantau sebab kurang sihat sedikit. Kalau saudara-saudari yang Negeri Sembilan, orang rantau boleh ingat, dulu masa kita mula-mula mau kempen di Negeri Sembilan, tidak ada orang yang yakin kita boleh menang Negeri Sembilan. Bekas Menteri Besar dahulu, Datuk Seri Muhammad Hassan, yang sekarang ini kena lawan sekali lagi. Dulu bila saya datang 2 tahun lepas dekat rantau dan cakap dengan orang rantau, ada peluang untuk Pakatan Harapan rampas Negeri Sembilan daripada BN, Mak Hassan tak percaya. Orang BN tak percaya. Dia tidak percaya sampai Mak Hassan lupa beli rumah dekat Negeri Sembilan. Dia yakin boleh menang, tak ada problem. Rantau solid, dia cakap. Tapi dia juga tahu lama-lama dia boleh nampak rakyat sebenarnya mahukan perubahan. Sebab itu dia tidak berani untuk lawan Dr. Sri Ram dalam pilihan raya umum yang lepas. Sekarang ini dia terpaksa lawan. Cuma kalau saya lebih sihat minggu lepas, 2 minggu lepas, saya ada di rantau tiap-tiap hari macam Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kita kalahkan Datuk Seri Muhammad Hassan. Saya akan sebut kenapa kita kena kalahkan Datuk Seri Muhammad Hassan. Ada orang tanya, orang BN lah, orang UMNO, orang PAS cakap sama saya, lepas menang Rafizi banyak tipu, dia sudah malu, dia sudah duduk dalam gua. Sebab itu dia tak ada keluar ceramah. Saya tidak ceramah 9-10 bulan. Satu, sebab saya mau rehat. Datuk Seri Anwar tak apa, dia sudah rehat lama, 3 tahun dalam penjara rehat. Masa dia dalam penjara rehat, kita dekat luar kena naik lori tiap-tiap hari mau lawan Najib dengan Rosmah. Bila sudah menang, anak saya umur 5 tahun baru masuk sekolah tadika. Saya sudah kira-kira kalau saya tidak ambil 2-3 tahun sekarang, masa anak saya masuk tadika darjah 1, darjah 2, saya tidak akan ada peluang untuk tengok anak saya besar pergi sekolah. Sebab itu kalau orang PAS, orang UMNO, orang Pakatan tanya saya, mana pergi Rafizi? Saya duduk dengan anak saya, dengan isteri saya, macam Najib duduk dengan Rosmah sekarang. Ini masa untuk keluarga. Kemudian bila kita rehat, bila lama kerja, rehat pun lama, dia mula sakit. Sakit perut, sakit hati. Ini bukan sakit hati dekat kerajaan, sakit hati dekat pembangkang. Saya memang ada sakit hati tanya Datuk Seri Anwar. Doktor Shah ada sedikit masalah dengan liver saya. Saya juga ada masalah dekat esophagus saya, dekat saya punya perut. Ada inflammation, ada ulcer sikit. Jadi doktor, kalau doktor tengok dia mesti marah. Dia suruh saya rehat. Cuma doktor memang kalau ikut doktor rehat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya tahu tinggal 3 hari lagi untuk kita kalahkan pemangku Presiden UMNO. Sebab itu kita mesti datang dan kita mesti keluar, kita mesti turun. Yang Melayu, yang Cina, yang India mesti ramai-ramai turun mengundi. Kalau sakit perut ke, sakit kaki ke, sakit hati ke, sakit kepala, hari Sabtu ini mesti semua turun. Ini peluang kita untuk kalahkan pemangku Presiden UMNO. Ada orang
Yang Melayu, Cina, India tanya sama saya. Dia cakap, saudara dahulu kempen banyak untuk Pakatan. Sekarang Pakatan sudah menang, kita sudah kecewa sama Pakatan. Pakatan janji mau kasih ini, tak ada jalan. Pakatan janji mau buat itu, menteri kata tak ada wang. Jadi ada orang tanya saya, kenapa kita mesti sokong Pakatan lagi? UMNO, PAS cakap Pakatan sudah tipu sama rakyat. Orang Melayu sudah kena tipu. Sekarang DAP sudah ambil alih kuasa daripada kerajaan. Saudara-saudari tahu bahawa saya orang yang tidak makan saman. Saya memang banyak kena saman. Saya pun tidak makan saman. Kalau saya mau kritik, saya mau kritik. Kalau saudara-saudari tanya saya, adakah prestasi Pakatan Harapan sekarang ini cukup bagus? Kita bukan macam UMNO Barisan Nasional. Kita bukan macam PAS. Yang buruk kita cakap bagus. Najib curi wang. Rosmah pakai macam-macam. Shopping satu dunia. Tanya orang UMNO, UMNO cakap cukup baik. Macam Dato' Seri Anwar Asus cakap. Dalam PAS, satu dunia sekarang tahu PAS bayar untuk selesaikan mahkamah. Semua orang tahu di bawah ini pimpinan PAS hidup mewah, baik dengan UMNO. Tanya sama orang PAS cakap, parti kita semua cukup bagus. Semua sangat bagus, presiden kita paling bagus. Kita dalam Pakatan Harapan, kalau ada yang tidak baik, kita cakap. Kalau ada yang kita perlu kritik, kita kritik. Kita ada pimpinan muda, pimpinan Melayu, pimpinan bukan Melayu yang tidak pentingkan jawatan, yang akan terus tegur kerajaan Pakatan Harapan. Jadi kalau saudara-saudari, pengundi-pengundi tanya saya, macam mana prestasi kerajaan Pakatan Harapan? Saya nak bagi contoh begini. Kita ambil alih kerajaan Malaysia semasa negara Malaysia berada dalam keadaan sakit, tenat. Macam saya cakap tadi, sakit perut ada, sakit hati ada, sakit kepala ada, sakit kaki ada. Sama juga bila kita ambil alih kerajaan Pakatan Harapan. Memang betul, ekonomi payah, wang sudah hilang, hutang banyak. Segala masalah ini perlu diselesaikan. Kalau kita sakit, saudara-saudari, kita pergi jumpa doktor. Betul tak? Betul tak? Mana tahu takut orang rantau kalau dia sakit, dia tidak pergi jumpa doktor macam Sri Ram. Dia pergi jumpa penjual kereta, orang tukar wang macam Mak Hassan. Ada macam itu tak? Kalau kita sakit, kita jumpa doktor. Bila jumpa doktor, doktor akan beritahu, uncle, you dulu banyak makan garam, banyak makan gula, banyak makan macam-macam, you sudah sakit, perut sudah rosak. Kalau sudah sakit, tu Dr. Michael Teo ada, doktor akan cakap, you tak boleh makan yang ini. Yang ini tak boleh. Gula kalau kencing manis, tak boleh makan terus. You kena buat 1, 2, 3, baru boleh sembuh. Kita mesti cakap, alah bosanlah. Dulu kita boleh makan roti canai tiap-tiap hari. Sekarang tak boleh makan roti canai lah. Dulu kita boleh makan teh tarik 2 kali pekat manis. Sekarang tak boleh minum teh tarik, gula tak boleh, pekat manis lagi tak boleh. Kita sakit, jumpa doktor. Memang masa awal-awal doktor mau berubat, doktor memang tak kasih kita makan sedap-sedap. Kalau orang baru habis melahirkan anak selepas mengandung, kalau orang Melayu kena pantang, makan ikan bakar je. Tak boleh makan berminyak lah, tak boleh makan macam-macam. Memang kalau mau berubat sakit, awal-awal tak sedap. Kemudian doktor bagi pula ubat. Ambil ubat ini, ambil ubat itu. Saya dulu pernah
pernah doktor cakap kena penyakit TB. Driver saya kena TB dengan saya kena TB, batuk kering. Doktor bagi ubat, satu hari uncle kena makan 16, 17, 18 biji ubat. Kencing saya warna merah. Memang sakit. Awal-awal bila kita ambil ubat untuk sembuh, memang sakit. Tapi lama-lama kita akan sembuh. Sama macam Malaysia sekarang. Saya cakap dengan uncle, asuh, aunty semua yang ada, sahabat-sahabat, adik-adik. Adakah kita berpuas hati dengan keadaan Malaysia sekarang? Lebih baik, tapi kita nak yang jauh lebih baik daripada sekarang. Betul. Keadaan Malaysia sakit, ekonomi teruk, wang tiada. Tapi saya nak juga bagi contoh dan bagi tahu bahawa keadaan ekonomi sekarang bukan Malaysia saja yang teruk. Satu dunia pun teruk. Dia macam ni pakcik. Pakcik kena demam. Pakcik dah lah demam, tak boleh bangun. Dekat luar pula tengah musim kemarau, jangkitan kuman yang banyak. Jadi pakcik yang demam lagi lambat untuk pakcik sembuh. Tapi doktor paling kurang, doktor beritahu ini ubat dia, ini cara dia dan macam-macam. Sekarang ini ekonomi satu dunia jatuh. Bukan sahaja pasaran saham di Malaysia jatuh, pasaran saham di Singapura jatuh, pasaran saham di Asia jatuh, pasaran saham di Eropah jatuh. Sekarang ini semalam baru IMF beritahu bahawa pertumbuhan ekonomi India pun paling teruk dalam tempoh 20 tahun juga jatuh. Ada sebab dia. Sebab dia ialah kerana satu sebabnya Presiden Amerika Syarikat kurang betul sikit, akal tak betul. Hari ini dia cakap kanan, esok dia cakap kiri. Bila kita ada Presiden Amerika Syarikat yang macam itu, ekonomi jadi goyang. Orang juga takut pertumbuhan ekonomi di China ada masalah. Bila pertumbuhan China ada masalah, China adalah ekonomi nombor 2 dalam dunia. Amerika ada masalah, China ada masalah, satu Malaysia, satu dunia pun ada masalah. Maksudnya, kita bukan saja sekarang ini tengah demam, Malaysia demam, tapi di luar sana sekarang sedang kemarau panjang. Maka bagi orang-orang yang sekarang ini tengah tanya, pakatan tipu, janji tidak ditunaikan, mana wang? Saya nak beritahu begini. Malaysia sakit dan kita sekarang sedang berubat. Saya nak tanya pengundi-pengundi di rantau dan yang datang pada malam ini. Kalau Malaysia sekarang sedang sakit, ekonomi di luar sedang kemarau satu dunia, kita perlu berubat. Siapa yang kita nak cari untuk ubat ekonomi kita? Kita nak cari Rosmah, kita nak cari Najib, ataupun kita nak dua orang doktor, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Kalau saya jadi saudara-saudari, walaupun saya mungkin rasakan lebih banyak yang boleh dibuat, saya yakin Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekurang-kurangnya mereka akan berterus terang pada saudara-saudari. Kalau Malaysia tak ada duit, dia cakap Malaysia tak ada duit. Kalau Malaysia boleh ada subsidi untuk kurangkan harga minyak, saudara Lim Guan Eng telah laksanakan. Kita mampu, kita buat. Tapi kalau zaman UMNO Barisan Nasional dan sekarang ini zaman Datuk Seri Mat Hassan, masalah utama mereka ini bukan doktor, ini bomoh. Kalau kita sakit, saya sakit perut, saya pergi jumpa Mak Hassan, jumpa Najib, tanya Mak Hassan, tanya Najib. Mak Hassan cakap, Najib cakap, Rafizi, you tak sakit, you handsome sangat. Kalau jumpa Najib, jumpa Mak Hassan, tanya pasal Malaysia. Malaysia sekarang ada sakit kah? Ekonomi ada kemarau kah kat luar? Najib, Mak Hassan akan cakap, oh ekonomi cukup bagus, Malaysia cukup bagus, tak ada sakit.
Yang sakit hanya Cina DAP saja kacau. Dia tidak akan bercakap terus tegang. Wang tak ada dekat Melayu, dekat Felda, dekat tabung haji. Dia akan cakap wang masih lagi banyak. Tak ada wang, kita pinjam lagi wang. Kasih wang. Lama-lama orang yang sakit, bila tak ada cakap, dia sudah sakit, kencing manis, makan gula, makin banyak, lama-lama potong kaki.